Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid yang disayangi sekalian. Berjumpa lagi kita pada hari ini ya dalam subjek sejarah tahun 4. Okey, kita belajar secara PDPR pembelajaran di rumah insya-Allah. Hari ini kita masuk ke tajuk yang seterusnya lah iaitu mari mengenali sejarah, tajuk kaedah penyelidikan sejarah. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih terperinci kaedah penyelidikan sejarah ini, minggu lepas cikgu dah beri awak tugasan dan juga nota dalam bentuk benim, apps benim, dalam bentuk nota sebegitu. Okey, cikgu tidak buat video. Okey, dalam tugasan pada minggu lepas, cikgu dah terangkan kepada awak tentang pengertian sejarah dan juga sumber sejarah. Okey, jadi cuba hari ini cikgu nak simpulkanlah berkaitan dengan pengertian sejarah. Okey, kita dah mendengar tentang kupasan daripada para sejarawan tentang pengertian sejarah dari Aristotle, kemudian ada Ibn Khaldun, pendapat Ishkar dan juga pendapat-pendapat sejarawan yang lain lah, sama ada di luar negara ataupun di dalam negara. Okey, secara kesimpulannya apa yang boleh kita gambarkan pengertian sejarah ini ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Okey, seperti mana saya bagi contoh kepada murid sekalian, jika ada di pengalaman yang murid lalui, sama ada pengalaman itu adalah pengalaman yang buruk ataupun baik, itu adalah sejarah bagi murid. Murid pernah jatuh basikal, itu adalah sejarah. Murid pernah kemalangan jalan raya, itu adalah sejarah. Murid sambut hari jadi di hotel 5 bintang, itu adalah sejarah. Jadi kehidupan kita yang lalu itu adalah sejarah. Begitu juga dengan negara kita. Negara kita pernah mengalami pelbagai perkara, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, termasuklah dari segi penaklukan beberapa buah negara di negara kita, daripada Portugis, kemudian Belanda, kemudian Jepun, British. Itu adalah sejarah, perkara yang benar-benar berlaku dalam kehidupan kita pada masa lampau. Okey, boleh faham pengertian sejarah. Okey, seterusnya cikgu juga bangkitkan dalam soal sumber sejarah. Okey, sumber sejarah boleh dibahagikan kepada dua. Okey, murid kena faham. Yang pertama ialah sumber primer dan yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber primer ni apa? Sumber primer ni adalah sumber utama, sumber yang belum diolah. Okey, sumber mentah. Itu kita panggil sumber primer. Contoh apa sumber primer ni? Okey, sumber primer ni contoh macam fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Okey, manuskrip Melayu contoh, tulisan tangan daripada pengarang yang asal, yang kita panggil sebagai apa, yang pernah melalui pada zaman itu. Itu kita panggil sebagai sumber primer. Contoh, ada seorang yang menulis tentang zaman pemerintahan Jepun, kan, zaman Jepun dari segi ekonomi, dari segi sosial, bagaimana kehidupan orang Melayu pada zaman Jepun. Dikatakan pada zaman itu susah mendapat makanan, orang-orang hanya makan ubi. Dicatatkan dalam manuskrip, dicatatkan dalam tulisan. Kemudian pada tahun ini bila kita nak buat satu hasil kajian mengenai pemerintahan zaman Jepun dari segi ekonomi, kita akan lihat dari segi penulisan yang asal, yang mentah, yang dia hidup pada zaman itu. Itu kita panggil sebagai sumber primer. Okey, kemudian fosil yang dijumpa daripada usaha cari gali. Okey, para sejarawan para ekologi, dia cari-cari gali, kemudian dia jumpa fosil. Fosil apa? Mungkin fosil dinosaur, kemudian fosil manusia zaman purba. Kemudian dia bawa dan dia buat kajian dan ditemui bahawa manusia zaman purba ini hidup pada zaman bila? 5,000 tahun dulu, 10,000 tahun dahulu. Itu adalah ada fosil berdasarkan daripada hasil cari gali yang dia buat. Okey, kemudian ada juga dalam bentuk apa lagi?
dalam bentuk artifak. Okey, artifak mungkin dalam bentuk apa? Catatan bertulis, catatan bertulis di batu, kemudian di apa lagi? Catatan gambaran gambar di gua, itu kita anggap sebagai sumber prima lah, sumber mentah yang belum diolah. Okey, kemudian sumber sekunder. Sumber sekunder atau sumber kedua ini adalah sumber yang telah diolah daripada sumber prima tadi. Contoh penulisan. Okey, buku, majalah, apa lagi? Risalah, okey, akhbar. Katalah saya, cikgu nak menulis tentang sejarah Melayu. Okey, sejarah Melayu, kemudian cikgu buat kajian, cikgu dapatkan dapatan kajian, hasil-hasil daripada manuskrip, kemudian daripada apa lagi? Temu ramah, penduduk asal. Itu kita panggil sebagai sumber sekunder, sebab cikgu dah buat dalam bentuk buku lah, ataupun cikgu buat dalam bentuk majalah, dalam bentuk apa lagi, risalah, yang telah diolah daripada sumber pertama. Okey, jadi faham apa yang dimaksudkan dengan sumber sejarah. Okey, sumber sejarah boleh dibagikan kepada dua lah, iaitu sumber prima dan juga sumber sekunder. Okey, untuk hari ini murid-murid sekalian, cikgu akan masuk ke satu tajuk yang sangat penting, iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Okey, kaedah penyelidikan sejarah. Okey, boleh tengok dalam slide yang cikgu hasilkan ini, insya-Allah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kaedah penyelidikan sejarah? Okey, penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, 3 kaedah boleh dilakukan untuk mendapatkan maklumat sejarah. Okey, iaitu kaedah arkeologi, yang kedua kaedah lisan atau dikenal sebagai sumber lisan, dan yang ketiga adalah kaedah bertulis. Okey, jadi kaedah penyelidikan sejarah ini boleh dibagikan kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi ialah kaedah arkeologi. Apa itu kaedah arkeologi? Nanti kita akan terangkan. Okey, yang kedua adalah kaedah lisan ataupun sumber lisan, dan yang ketiga adalah kaedah bertulis. Ini penyelidikan, kaedah penyelidikan sejarah berdasarkan 3 perkara penting ni. Okey, seterusnya apa itu dimaksudkan dengan kaedah penyelidikan sejarah lagi? Okey, kaedah penyelidikan ini dilakukan bagi menentukan tahap kepentingan bukti yang asli sebagai penghurai atau pendukung sesuatu penyelidik. Kalau kita tengok huraian yang cikgu buat ni macam aras ni macam tinggi, tapi sebenarnya mudah faham. Apa dia? Okey, kaedah penyelidikan sejarah ni dilakukan untuk apa? Okey, bagi menentukan tahap kepentingan bukti yang asli. Okey, 3 kaedah ni penting untuk kita buktikan adakah sejarah yang kita jumpa ini asli. Contoh katalah kita jumpa rangka pada zaman manusia purba. Jadi apa kaedah yang sesuai kita buat? Okey, nak menentukan adakah manusia yang kita jumpa ini adalah betul-betul hidup pada zaman prasejarah, ataupun mungkin orang yang telah dibunuh, kan? Jadi ada kaedah dia untuk kita buat, untuk kita kenal pasti sama ada manusia yang kita jumpa ni melalui kaedah arkeologi ini, cari gali ini, dikatakan nak buktikan adakah dia manusia zaman prasejarah ataupun manusia yang sememangnya pada zaman kini lah. Okey, itu perlunya kaedah penyelidikan tu. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi contoh yang lain lah. Okey, penyelidikan berkaitan dengan pemerintahan zaman Jepun tahun 1941 hingga 1945. Dilihat dari segi ekonomi. Okey, kita lihat dari segi ekonomi, kaedah penyelidikannya ialah kaedah lisan yang mana terdapat seseorang yang hidup zaman pemerintahan Jepun hingga ke hari ini. Okey, kenapa cikgu bagi contoh pada zaman Jepun? Kerana pada zaman Jepun hingga ini taklah terlalu jauh. Okay, pada tahun 1941 sehingga sekarang tahun 2021. Lebih kurang berapa tahun? 80 tahun lah, kita anggap lebih kurang dalam 80 hingga 90 tahun. Okey, katalah ada di kalangan
seseorang ataupun atuk kita ke, bapa saudara kita ke, ataupun seseorang itu yang telah pun hidup pada zaman Jepun yang sekarang mungkin dia berusia 98 tahun ataupun 97 tahun dengan daya ingatan yang kuat, daya ingatan, daya penglihatan yang tajam, okey, dia masih lagi mengingat kisah-kisah pada zaman Jepun itu. Jadi kita temu bual dia, kita tanya dia bagaimana kehidupan orang Melayu, orang Cina, India pada ketika itu, pada zaman pendudukan Jepun itu, dari segi ekonomi, apa mereka makan, senang nak dapatkan makanan ke. Jadi dia boleh bagikan pendapat dia. Jadi itu kita panggil sebagai kaedah lisan lah, kaedah temu bual yang sesuai. Sebab dia hidup pada zaman itu. Contoh kalau misal kata murid, jumpa cikgu, saya nak temu bual cikgu lah. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan zaman pemerintahan Jepun. Boleh tak cikgu bagi pandangan cikgu? Boleh. Tapi pandangan cikgu tidaklah dianggap sebagai sumber prima tu lah, bukan sumber utama, mungkin sebagai sumber kedua. Mungkin cikgu pun rujuk pada karya-karya lain tentang zaman pemerintahan Jepun itu. Jadi sebab cikgu tidak hidup zaman pendudukan Jepun, jadi cikgu tidak boleh bagi pandangan yang tepat berkaitan dengan zaman pemerintahan Jepun, terutama dari segi aspek ekonomi. Okay, boleh faham? Okay, jadi kita kena ambil orang yang hidup pada zaman itu. Mungkin macam saya cakap tadilah, seorang yang hidup pada zaman yang sudah berusia 95 tahun, 98 tahun secara seterusnya. Ini yang cikgu cakap tadi, kaedah penyelidikan sejarah ni. Okay? Kaedah penyelidikan sejarah ni boleh dibagikan pada 3 bahagian. Okay, yang pertama, kaedah ekologi. Yang kedua, kaedah lisan. Dan yang ketiga, iaitu kaedah bertulis. Okay, apa itu kaedah ekologi? Okay. Kaedah ekologi ini merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Okey, dia melalui proses apa? Melalui proses cari gali. Melalui proses cari gali ni apa? Kita cari dalam tanah lah. Okey, dia macam ni, murid-murid dia ahli ekologi ni, dia akan cari sesuatu lah. Sebagai contoh, jika dia menemui sebuah tempat yang dikatakan zaman dinosaur hidup, kan, zaman dinosaur hidup, kemudian dijumpai satu kuburan yang luas, bila dia cari gali dia jumpa satu tulang, tulang rusuk, tulang tengkorak yang begitu banyak sekali dia dapat melalui cari gali tersebut, dan besar, dan dikatakan bukan rangka manusia ataupun rangka binatang yang besar dia pada zaman ini. Dia kata mungkin besar itu luar biasa besar dia, kan. Kemudian dia akan melalui proses cari gali. Kemudian lepas dicari gali, dia dah jumpa tulang tersebut, apa dia buat? Dia akan masuk ke makmal lah untuk buat kajian. Bila dia masuk ke makmal, dia buat proses kimia kat situ, kemudian dia buat kajian dan terbukti bahawa tulang tersebut bukan tulang binatang yang hidup pada zaman moden, pada zaman sekarang. Tetapi rupa-rupanya tulang ini adalah tulang dinosaur. Kan, dikatakanlah tulang dinosaur. Di situlah mereka menetapkan bahawa bila zaman dinosaur ini hidup, tulang ini dijangka bila berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun tulang tersebut. Itu semua adalah proses kita panggil sebagai kaedah ekologi. Cari gali. Cari dalam tanah lah. Dia sebenarnya ada 2 kaedah ekologi ni. Yang pertama, mungkin melalui tanah. Kaedah cari gali di tanah. Lagi satu, kaedah cari gali di dasar laut. Contoh binatang-binatang yang pupus lah, yang hidup di laut, ataupun kita panggil sebagai, kalau misal kata kita nak buat tajuk tentang The Prince of Wales, kan, kapal perang British yang telah dibom oleh Jepun itu, yang berada di pesisir pantai itu, mungkin kita nak buat kita nak tengok balik dia punya kapal, struktur kapal tu macam mana. Kaedah ekologi melalui dasar laut itu akan diguna pakai di sana, kan, nak tengok dia jumpai kapal dia bentuk macam mana, apa dalam kapal tersebut. Itu kita panggil sebagai kaedah ekologi lah, cari gali. Jadi contohnya, apa lagi contoh kaedah ekologi ni? Contoh fosil, tembikar pada zaman dahulu, kan. Tembikar ni memang terkenal lah, zaman prasejarah sudah menghasilkan tembikar sendiri, kan. Kemudian barangan logam, contoh barangan logam ni apa? Macam duit
duit shilling pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dalam duit shilling tersebut ada tulisan apa? Tulisan Jawi. Kan? Tulisan Jawi itu dah membuktikan apa sebenarnya? Dah membuktikan bahawa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka itu sudah adanya agama Islam sebagai agama rasmi kerajaan negeri Melaka lah, sebab ada tulisan Jawi kat situ dalam shilling tersebut. Itu kita panggil sebagai barangan logam lah, sebab shilling tu dia dalam bentuk besi atau logam kan. Okey, seterusnya ialah kaedah lisan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kaedah lisan? Okey, kaedah lisan ni ialah merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual, macam cikgu cakap tadi lah. Okey, individu yang ditemu bual dikenal sebagai orang sumber. Okay, orang sumber merupakan mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Contoh orang yang hidup zaman pemerintahan Jepun sehingga ke hari ini. Ini macam seperti mana yang cikgu gambarkan tadi. Okay, orang sumber ini mestilah mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Okay, contoh macam cikgu cakap tadi, zaman pemerintahan Jepun, nak lihat dari sudut ekonomi, orang tersebut mestilah hidup pada zaman tersebut. Dia boleh gambarkan bagaimana keadaan zaman tersebut kepada kita. Ini kita panggil sebagai proses temu bual. Kemudian katalah kita nak buat juga bagaimana kita panggil sebagai peristiwa kemerdekaan negara pada tahun 1957, Ogos 1957. Kita nak tengok detik-detik kemerdekaan itu. Mungkin zaman kemerdekaan itu ramai lagi yang masih hidup kan, datuk-datuk kita yang umur 70-80 tahun yang hidup pada zaman tersebut, dia boleh cerita bagaimana detik peristiwa kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Okey, bagaimana bersusah payahnya pemimpin negara kita, bersusah payahnya rakyat tanah Melayu pada ketika itu untuk bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan pemimpin kita untuk menuntut kemerdekaan pada tahun 1957. Dia mungkin boleh cerita sebab dia ada kat situ. Dia hidup lagi. Dia boleh cerita daripada A sampai ke Z bagaimana nak menuntut kemerdekaan itu. Itu maksudnya orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Itu kita bagi sebagai kaedah lisan. Jadi kalau kita nak buat tentang zaman pemerintahan zaman Jepun, zaman British, itu mungkin boleh. Tapi kalau kita nak buat zaman Melaka tak boleh lah. Sebab zaman Melaka dia pada tahun 1400 hingga 1511, tahun 1511 sehingga sekarang ni dah hampir 900 tahun. Jadi tak ada manusia yang hidup pada sampai sekarang ni 900 tahun. Dia tak ada kat situ lah. Okay? Jadi cuma kita boleh nak tengok pada zaman Melaka ini, mungkin kita boleh lihat dalam sumber yang kedua je lah, sumber sekunder. Sumber premier ada. Manuskrip Melayu tu ada, tapi manuskrip Melayu tu pun dia tidak menghasilkan pada tahun Kerajaan Melaka. Pada tahun 1511, dalam lingkungan 1400 hingga 1511 tak. Dia selepas itu, pada zaman kerajaan Belanda menduduki Melaka kan, pada tahun 1600 1700 barulah manuskrip tu dihasilkan. Itu pun manuskrip Melayu itu dihasil pun berdasarkan dapatan daripada orang-orang terdahulu lah. Dia mendengar, dia bercerita dari zaman-zaman tentang kehebatan kerajaan Melayu Melakanya. Itu. Tapi kalau kita nak buat satu tajuk tentang zaman Jepun, zaman kerajaan British kan, Malayan Union, kita nak buat kemudian Persekutuan Tanah Melayu ke, kita nak buat tentang kemerdekaan Tanah Melayu tahun 1957, ataupun kita nak buat tentang Hari Malaysia tahun 1963 kan, bagaimana bagaimana Sabah dan Sarawak ataupun Borneo Utara dengan Sarawak pada ketika itu bersetuju untuk menyertai Tanah Melayu sebagai gagasan Malaysia 1963 itu pun kita boleh buat. Sebab apa? Sebab kebanyakan mereka masih hidup hingga ke hari inilah. Okay. Seterusnya adalah kaedah bertulis. Yang ketiga ni kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni apa? Proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Okay, maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okay, kaedah bertulis ni biasanya yang famous ada dua lah. Yang pertamanya ialah dinding gua yang dilukis pada zaman prasejarah. Zaman prasejarah, mereka tak ada tulisan. Mereka tak ada tulisan macam kita sekarang ada ABC, ada 1, 2, 3, tak ada. Tetapi mereka boleh
mereka nak menggambarkan sesuatu perkara tersebut melalui lukisan. Itu sebab kalau kita lihat di gua-gua Niah, di Gua Tambun kan ada lukisan-lukisan yang dibuat oleh manusia zaman prasejarah sebab dia nak menceritakan tentang sesuatu tersebut. Mungkin kalau kita tengok dalam lukisan tersebut ada macam bentuk, ada binatang lembu, binatang macam kambing, binatang macam apa lagi, macam babi hutan. Itu kenapa dia nak menunjukkan bahawa zaman prasejarah pada ketika itu mereka menternak binatang-binatang seperti itulah, seperti lembu, seperti kambing biri-biri, seperti babi hutan kan. Kenapa cikgu sebut babi hutan? Sebab binatang tu paling senang mereka nak ternak dan senang nak mereka jumpa. Kerana apa? Kerana mereka duduk dia dalam lingkungan di hutan tu sendiri. Okey, seterusnya ini. Okey, murid-murid boleh tengok contoh gambar yang cikgu bagi, cikgu ambil ni daripada Google lah. Okey, bagaimana contoh gambar kaedah ekologi ni. Okey, ini cikgu tunjuk yang tentang bagaimana proses kaedah ekologi ni. Proses cari gali, okey, untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Okey, kemudian ni tembikar, yang sebelah dia tu tembikar. Tembikar yang telah pecah-pecah ini, kemudian mereka buat research, mereka buat kajian, okey, mereka buat macam-macam lah lagi dalam bentuk dalam bentuk bahan-bahan kimia sains itu untuk membuktikan bahawa tembikar ini dikatakan pada zaman sekian-sekian. Katalah tembikar ini nak dikatakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kerana apa? Kerana ada hubungan diplomatik antara negara China dan juga Melaka. Jadi melalui apa? Melalui tembikar. Sebab kebanyakan tembikar-tembikar yang cantik-cantik bercorak-corak ini kebanyakan dijumpai di Melaka lah. Okay? Dan dihasilkan di mana? Kebanyakan dihasilkan di negeri China. Itu nak membuktikan ada hubungan dua hala ataupun hubungan diplomatik, hubungan perdagangan kan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan China pada ketika itu. Itu kita panggil sebagai kaedah ekologi. Okey, yang ini sebelah tembikar ini adalah kita tengok ini di mana ni? Di Kedah, kerajaan Kedah Tua. Bagaimana proses cari gali telah dilakukan dan para sejarawan menjumpai satu kuil. Kuil di bawah tanah itu nak membuktikan bahawa pada ketika itu kerajaan Kedah Tua ini hidup sebelum lagi kerajaan Melaka. Nak membuktikan bahawa penduduk di sekitar atau penduduk kerajaan Kedah Tua ini mengamalkan ajaran Hindu lah. Mengamalkan ajaran Hindu dan membuktikan bahawa kebanyakan mereka ini adalah beragama Hindu. Sebab belum ada pengaruh Islam lagi. Pengaruh Islam mungkin lewat lagi lah. Selepas kerajaan Kedah Tua itu. Itu sebab kaedah cari gali ni penting untuk membuktikan apa? Yang pertama tadi untuk membuktikan ada kuil di Kedah Tua tu. Kerajaan Kedah Tua tu. Itu nak membuktikan bahawa agama kerajaan Kedah Tua itu adalah agama Hindu lah. Okey, seterusnya yang bawah ini kita tengok ada rangka-rangka manusia. Rangka manusia ini nak membuktikan melalui kaedah cari gali, dia nak menentukan manusia ini adalah manusia yang mana. Adakah manusia zaman prasejarah, manusia zaman purba, ataupun manusia yang sekarang ni. Kan? Itu pentingnya kita panggil sebagai cari gali untuk membuktikan sesuatu rangka itu nak menentukan bahawa dia hidup ni zaman bila. Adakah zaman prasejarah ataupun hidup ni sekadar zaman yang ini. Okey. Jadi bila mereka dah mengenal pasti bahawa rangka-rangka tersebut dijumpai pada zaman prasejarah, jadi mereka akan buat kajian yang lebih terperinci lah untuk menentukan zaman prasejarah ini hidup bila. Mungkin 2,500 tahun dahulu, 5,000 tahun dahulu kan, banyak. Ini seterusnya yang sebelah dia ni apa? Dijumpai apa ni? Dijumpai rangka seperti rangka dinosaur kan, rangka T-Rex, dinosaur spesies T-Rex. Okey, nak membuktikan bahawa apa? Binatang seperti dinosaur ni pernah wujud lah di muka bumi ini. Okey, dan sebelah ni pula adalah Museum Arkeologi. Ini
sajalah cikgu masukkan Museum Ekologi ni. Bila dah COVID tak ada nanti, angka COVID dah semakin menurun, murid-murid mungkin boleh minta ibu bapa pergi Museum Ekologi di mana ni? Di Lenggong kan? Di Lenggong Museum Ekologi tak jauh pun di Lenggong. Ipoh dengan Lenggong ni tak jauh. Mungkin boleh pergi di sana. Kerana apa? Kerana di ekologi, di Museum Ekologi Lenggong itu terdapat satu rangka kita panggil sebagai Perak Man. Dikatakan rangka manusia paling awal di tanah Melayu ini dijumpai, iaitu di Perak Man lah. Kalau ada paling awal tu maksudnya zaman apa? Zaman Paleolitik lah yang mula-mula sekali kan. Okey, mungkin boleh tengok di museum tersebut. Jadi bolehlah nanti pakat-pakat bila COVID ni dah tak ada, pakat dengan ibu bapa untuk kita pergi lawatan, pergi ke Museum Ekologi. Okey, menarik kat situ. Okey, seterusnya. Ini yang saya panggil tadi sebagai kaedah lisan. Kaedah temu bual. Okey, kaedah lisan ni adalah kaedah temu bual. Okey, seperti mana saya cakap tadi, kalau ada di kalangan murid kita yang buat kajian tentang zaman pemerintahan Jepun, zaman Malayan Union, okey, kemudian sejarah tentang pengisytiharan darurat, pengisytiharan kemerdekaan, okey. Kalau ada kita telah mengenal pasti seseorang itu hidup pada zaman itu, nak buat temu bual, nak bertanyakan, pastikan kita dah sedia dengan soalan lah. Okay, jangan sampai sana baru kita nak buat soalan apa nak tanya ni. Kita sediakan dengan soalan, kita kena pasti dulu bahawa betul ke orang itu hidup pada zaman itu. Okey, jadi apa langkah pertama? Okey, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Kalau kita nak buat, kita kena kenal pasti orang sumber tu. Okey, dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Okey, langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Kalau boleh, kita janganlah kita temu bual saja tapi tak rakam. Kita rakam, kita ambil gambar, okey, nak membuktikan bahawa kita ada buat kaedah lisan tersebut. Okey. Kemudian langkah ketiga ialah menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Sekiranya ketiga-tiga langkah tersebut murid buat, okey, ini kita panggil sebagai sumber prima lah, sumber yang utama. Sebab apa? Sebab murid menemu bual orang sumber, orang yang betul-betul hidup pada zaman tersebut. Okey, ini dah satu kebaikan lah, sebab kita dah dapat melalui kaedah lisan ni. Kita dapat buat temu bual lah tu. Sumber prima sebenarnya bukannya senang kita nak buat tau, susah. Sumber sekunder senang, sebab sumber sekunder kalau kita nak menghasilkan buku, kita cari je buku-buku yang sumber premier tu, kajian-kajian orang lain, kemudian kita buat analisis, kemudian kita bagi pendapat kita sikit, mudah. Tapi sumber premier ni bukannya senang kita nak buat lah. Okey, seterusnya ialah contoh bergambar kaedah bertulis. Ini yang cikgu masukkan tadi. Okey, contoh bergambar kaedah bertulis ni. Tengok ada lukisan-lukisan di dinding gua. Okey. Zaman prasejarah mereka tak ada tulisan macam cikgu cakap tadi, mereka tak ada tulisan, mereka tak belajar tentang tulisan. Zaman prasejarah ni tak ada. Mereka hanya pandai melukis. Jadi cuba tengok apa lukisan mereka ni. Jadi biasanya apa yang mereka lukis itu dah berkaitan dengan kehidupan mereka lah. Okey, mereka lukis tentang binatang, mungkin mereka ternak binatang. Okey, kalau kita luar sikit daripada Malaysia ni, contoh kalau kita tengok pada zaman Mesir purba, kan ada lukisan-lukisan kan, lukisan-lukisan mereka lagi dahsyat kan. Itu nak menggambarkan keadaan pada zaman Mesir purba tu dululah. Itu sedikit. Okey, seterusnya batu bersurat. Batu bersurat ini dijumpai di mana? Di Terengganu. Batu bersurat ni banyakkannya di Terengganu lah. Di Johor tak pasti, di Melaka pun saya tak pasti ada, tapi kebanyakan di Terengganu untuk menceritakan tentang apa? Menceritakan zaman pemerintahan Sultan Terengganu. Okey, pada zaman tersebut apa yang dibuat, ada undang-undang yang dicipta, itu semua adalah kita panggil sebagai kaedah bertulis. Ini semua adalah sumber prima kalau kita dapat. Kita nak buat kajian itu. Okey, ini manuskrip Melayu. Manuskrip Melayu ini saya dikatakan dia tak ada di Malaysia.
Tapi kebanyakan manuskrip kita ni, manuskrip asal yang kita buat ni, kebanyakan semua di luar negara. Kalau misal kata zaman Melaka dulu, banyak di Portugis, di Belanda pun ada, kemudian manuskrip-manuskrip kita pun banyak di British. Semua kerajaan British ni pun pandai, dia ambil semua kajian-kajian kita, manuskrip kita, dia bawa balik di negara dia. Kerana apa? Supaya nanti dia boleh buat museum. Negara-negara yang pernah dijajah dulu, termasuklah tanah Melayu, jadi dia buat museum kat situ, dia letak manuskrip kita. Kalau kita nak tengok manuskrip Melayu kita ni, tulisan kita ni, kita kena pergi negara mereka lah, di British, untuk kita dapatkan maklumat penting tentang sesuatu topik yang hendak kita lakukan, hendak kita buatkan. Okey, ini manuskrip Melayu. Ini kalau tak salah saya, yang lukisan dinding gua ni dijumpai di Gua Tambun di Perak. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita, pembelajaran kita pada pagi ni. Okey, jadi kaedah penyelidik sejarah sebenarnya dibahagikan kepada 3. Kita buat balik kesimpulan. Okey, kaedah penyelidikan sejarah ni dibagikan kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama kaedah ekologi, yang kedua kaedah lisan, dan yang ketiga ialah kaedah bertulis. Okey, kaedah ini memberi ruang kepada pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Katalah ada di kalangan nanti murid-murid kita ni berminat dalam bidang ekologi, kan, dalam bidang cari gali, cita-citanya nak jadi seorang antropologi, sosiologi, ataupun nak jadi seorang pengkaji sejarah. Okey, jadi dia kena pandai tahu sumber-sumber sejarah ni lah, sebagai rujukan yang hendak dia lakukan nanti. Okey, jadi cikgu harapkan murid dapat faham 3 kaedah ini, 3 kaedah yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi di minggu hadapan dalam tajuk yang seterusnya, iaitu ruang dan masa serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, lepas habis tajuk itu, kita akan masuk ke unit yang kedua lah. Okey, mudah saja. Unit yang pertama ni mudah, lebih pada pengenalan tentang sejarah. Okey, jadi murid-murid jangan terlalu tension kerana sejarah ni subjek yang menarik. Okey, cikgu di sini cikgu akan cuba sampaikan dalam bentuk atau dalam bentuk penceritaan supaya murid lebih menarik daripada kita tertumpu kepada tulisan, tertumpu pada menulis dan juga menghafal. Itu boring. Okey, dalam kaedah cikgu lebih suka dalam bentuk penceritaan. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, yang rindukan muka cikgu, hari ni cikgu buat video jugalah, sebab cikgu sebenarnya lebih suka buat video, sebab cikgu nak sampaikan kepada awak tentang ni, macam minggu lepas kita buat kaedah bukan video, kaedah nota dalam bentuk apps tu, sebenarnya okey juga, tapi tak apalah kita buat gila-gila lah. Ada video, ada itu, tak adalah nanti boring sangat tengok muka cikgu aja. Okey, itu saja di present cikgu. Okey, kita temu lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.